Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom murid-murid kita fahamkan bagaimana fenomena bayu laut berlaku. Okay, soalan 7 murid-murid menerangkan tentang satu fenomena dalam haba, bab haba, dan sudah tentu ianya sangat mudah untuk kita faham kerana ianya juga telah dipelajari semasa kita berada di sekolah menengah rendah ataupun di dalam mata pelajaran geografi. Okey, cuma dalam fizik kita ada satu istilah yang tidak ada dan tak pernah kita dengar sebelum ini. Okey, yang pertama kita tengok dulu bagaimana soalan yang disoal. Okey, selain daripada gambar rajah ataupun rajah yang disediakan ini menunjukkan dua bahagian, dua bahagian dalam permukaan bumi kita, iaitu satu permukaan darat, satu permukaan darat. Dan kalau ianya berlaku di tepi pantai, darat ini kita boleh katakan pasir, pasir. Manakala satu lagi permukaan adalah air, iaitu air laut. Kalau pantai, air laut. Kalau sungai, air sungai lah. Okey, tetapi kita lebih kepada memahami bahawa ini adalah air. Okey. Dan pada waktu siang, pada waktu siang ini digambarkan oleh kehadiran cahaya matahari, cahaya matahari yang memanaskan, ataupun kita katakan yang membekalkan haba, yang cukup untuk kedua-dua bahan ini ataupun kesemua bahan yang berada di permukaan ini. Okey, apabila haba ni dibekalkan dengan nilai ataupun kuantiti yang sama, sudah tentulah permukaan-permukaan yang berbeza menerima haba ini dalam keadaan yang berbeza juga. Okey, sebagai contoh, kalau kita tanya, adakah air atau pasir yang cepat panas? Sudah tentulah murid-murid jawab pasir ini cepat menjadi panas. Okey, kalau air ini lambat panas. Okey, ini adalah kejadian di mana menunjukkan bahawa bahan yang berbeza mempunyai sifat penerimaan ataupun penyerapan haba yang berbeza. Okey. Jadi apabila pada waktu siang, di mana pasir yang cepat panas ini akan menghasilkan satu keadaan di mana molekul-molekul udara di atas permukaannya mendapat tenaga yang cukup untuk bergerak dengan lebih cepat. Kita katakan molekul udara di permukaan pasir mempunyai ketumpatan yang lebih rendah. Okey, apa akibat bila apabila molekul udara mempunyai ketumpatan yang rendah? Okey, akibatnya udara yang panas, kita katakan ni, udara panas naik ke atas, udara ini menjadi lebih panas, dan sebab dia kurang tumpat maka pergerakannya adalah ke atas, ke atas. Okey, dan ianya akan berlaku satu arus, perolakan, di mana adanya kawasan yang bila dia naik, kawasan ini kosong, molekul-molekul udara yang berada di atas permukaan air akan memenuhi ruang dan bergerak ke darat. Okey, bergerak ke darat. Okey, jadi inilah yang dikatakan bayu laut, murid-murid. Okey, jadi fenomena ini tengok soalan disebabkan oleh, okey, pertama, muatan haba tentu laut sama dengan muatan haba tentu darat. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, kenapa dia menggunakan satu istilah yang mana muatan haba tentu ini adalah istilah yang sangat familiar dalam tajuk ni, iaitu tajuk haba ni iaitu bersimbolkan C, muatan haba tentu C, dan murid-murid perlu tahu bahawa bahan yang mempunyai nilai C yang kecil sifatnya adalah cepat panas, cepat panas. Manakala bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang lebih besar, bahan ini adalah lambat panas. Okey, bila dia lambat panas, maka kita perlukan tenaga yang haba yang banyaklah untuk menjadikan suhu dia lebih tinggi. Okey, tapi akibat daripada matahari yang
menyinari kedua-dua objek dalam kadar yang sama, maka air ni akan jadi lambat panas ya, dan dia juga lambat sejuk ya. Itu ciri untuk C besar. Manakala pasir ni C kecil, maka dia cepat panas dan cepat sejuk. Okey, itu ciri-ciri yang berkait dengan bayu darat dan bayu laut lah. Okey, kalau kita kata muatan haba tentu air laut dengan muatan haba tentu air dan muatan haba tentu darat sama, ini adalah satu kesilapan besar lah ya. Okey, so ini patutnya lebih besar kan. Okey, kemudian muatan haba tentu laut kurang dari muatan haba tentu darat. Okey, laut kurang, salah juga ya, salah juga. Okey, dan yang ketiga, muatan haba tentu laut, C laut lebih besar daripada C darat. Okey, ini jawapannya.